Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa. 弟兄姐妹，我们一起同心祷告。 Tuhan, kami menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. 主要我们体会到这个生命是神赐给我们的机会， Dan merupakan anugerah yang besar ya Tuhan, kalau kami boleh melayani Tuhan seumur hidup kami. 如果我们一生我们能够服侍神，我们知道这是神赐给我们何等大的恩典。 Dan kami menyadari Tuhan, bahwa anugerah Tuhan itulah yang harus kami hidupi di dalam kehidupan kami. 我们知道，在我们的生命当中，我们要活出神赐给我们的恩典。 Namun Tuhan, kami juga meminta tolong kepada Tuhan. 也是求主你帮助我们， Kami memohon pertolongan-Mu untuk kami juga boleh semakin memahami, semakin mengasihi, semakin mencintai firman Tuhan. 求主帮助我们，让我们能够更明白主你的真理，我们更了解主你的真理，我们更爱主你的真理。 Khususnya pada hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan membuka hati kami. 我们今天早上要聆听神的话语，求主你打开我们的心窍。 Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. 主啊，我们感谢你， Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. 我们祷告，奉靠主耶稣的名，阿门。 Bapak Ibu, selamat pagi, shalom. 各位主内亲爱的弟兄姐妹，早安，大家平安。 Ya, ini saya senang sekali ya bisa diberikan kesempatan oleh para hamba Tuhan dan juga majelis jemaat boleh melayani di tempat ini. 我非常感谢神，本堂的这个牧师，执事们给我机会，让我今天早上能够在这里来服侍神。 Ya, buat saya ini anugerah yang besar. Ya, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan kita bisa tatap muka hari ini. 对我来说，这是一个何等大的恩典，因为神赐给我们健康的身体，让我们今天早上可以在神的这个殿来敬拜他。 Nah, hari ini kita akan membahas suatu tema ya, Tuhan pakai hidupku. 我们今天早上要思想一个主题，就是一生被主使用。 Ya, saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian membaca firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 26. 需要我们看我们的圣经，我们看约翰福音第12章26节。 Ya, kita akan baca bersama-sama yang di tempat ini Yohanes 12 ayat 26. 我们一起来读约翰福音12章26节。 Ya, 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. 约翰福音第12章26节，我们一起来读：若有人服侍我，就当跟从我；我在哪里，服侍我的人也要在哪里。若有人服侍我，我父必尊重他。 Bapak Ibu, saya sebagai rohaniwan di satu gereja di Jakarta Pusat, saya juga konselor penuh waktu ya di satu yayasan di Jakarta Utara. 弟兄姐妹，我是在一个雅加达中区的一个教会服侍，我也是在一个雅加达北区的一个机构成为那边的这个辅导员。 Jadi saya suka mendapatkan email atau surat-surat yang mengagetkan. 所以呢，我常常呢会收到一些使我非常惊讶的一些的这个邮件。 Nah, ini ada satu surat dari anak remaja pria. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. 我这里这个时候要念一段，就是一个少年人写给我的一个电子邮件。 Suratnya seperti ini ya. Jika Anda melihat ini, itu berarti saya telah memutuskan untuk bunuh diri atau melarikan diri. 如果你看这个信的时候，也就是说我已经要自杀，或者我已经逃跑。 Setiap kali saya bertanya-tanya bagaimana hal ini terjadi. 我常常会问说，为什么这样的事情会发生？ Saya pikir saya akan menaruh beberapa pemikiran saya di sini. 我这个时候要诉说我一些的理念。 Pertama-tama, saya tidak benar-benar ingin orang lain kecuali ayah, ibu, saudara laki-laki, nenek, dan kalian bertiga tahu.
除了我的父母亲、我的这个兄弟、我的这个祖母，你们3个之外，我不希望别人知道。 Sejujurnya aku tidak ingin muncul lagi di kehidupan mereka. 诚实的说，我不想再出现在他们的生活中。 Untuk semua orang yang saya temui dan berinteraksi, maaf telah membuang-buang waktu dan perhatian Anda. 我一直以来跟你们有联系的人，非常的抱歉，我已经使用了，我已经就是使用了你们的这个，花掉了你们的时间。 Saya sudah kehilangan minat dengan apapun. 我对任何的事情已经没有兴趣。 Saya sudah selesai berusaha menjadi lebih baik ketika hasilnya tidak berubah. 当我所得到的这个成就不好的时候，其实我已经设立的我试着在改变。 Saya selesai memasang senyum palsu, tawa palsu, perhatian palsu. 我就是装了一副假的微笑，一个假的一个表情。 Saya sudah muak. 我非常的就是非常的觉得非常的可恶。 Saya terkejut dengan kemampuan saya sendiri membohongi diri sendiri. 我对我自己的这个能够自骗自己的这个能力，觉得非常的就是非常的也是好奇，非常的觉得奇怪。 Dengan berpikir saya akan membuat perbedaan ketika saya masih menjadi sampah masyarakat. 就是我觉得当我成为这个社会的这个废物的时候。 Mungkin setelah saya mati, Anda dapat memberikan tubuh saya untuk didonorkan. 也许当我死亡之后，你可以把我这个身体捐出来。 Kalau itu diterima, maka saya setidaknya berguna satu kali. 如果这样被接受的话，我可以说这是能够一次的被接纳了。 Saya tidak bisa menemukan kesenangan apapun ataupun mengucap syukur. 我不能有任何的感恩。 Seorang pria tanpa motivasi tidak akan bisa bertahan hidup lama. 一个男生，如果他的这个生活没有这个动机的话，他不能生存很久。 Hanya satu yang bisa membuatku tidak langsung mati, yaitu game. 只有一个使我不能直接死的，就是 Video game. 就是这个游戏。 Dalam beberapa bulan terakhir, yang menolong saya untuk hidup adalah ingin mengetahui apa yang terjadi selanjutnya di video game. 一直让我能够生存下去的这个能力，就是我非常好奇，我这个游戏之后会发生什么事情。 Aku hampir tidak merasakan apa-apa sekarang. Aku bertanya-tanya bagaimana rasanya ketika pisau menikam leherku. 我这个时候没有任何的感觉，我只是在想说，当这把刀刻在我的这个身上，我的这个脖子的时候，会有怎么样的感觉？ Nah, Bapak Ibu, pada saat surat itu dibacakan, kita mungkin punya berbagai macam pikiran atau perasaan yang muncul ya. 弟兄姐妹，当我们这封信我读出来的时候，也许我们听了，我们有各种不一样的感觉。 Ya mungkin yang pertama itu ada orang yang bersimpati ya, yang merasa kasihan dan ingin membantu orang itu. 也许有一些人读了他写的这些字，他觉得非常的有同情心，非常希望去帮这个人。 Ya jika ada itu baik ya. Tapi yang kedua ada orang yang mungkin merasa kasihan tapi berharap orang lain yang bantuin. 这当然是很好的一个想法，可是也许有一些人，他们觉得非常可怜这个人，可是他也希望说，只有别人可以帮助他了。 Dan yang ketiga, mungkin ada orang yang tidak merasakan apa-apa karena dirinya sendiri pun merasa punya masalah. 也许第三种人呢，他觉得没有任何的感受，因为他觉得我本身也是有我自己的问题。 Tapi yang keempat, mungkin ada orang yang kesal dan marah mendengarkan surat itu dan merasa tidak perlu melayani.
也许有些人觉得，读了这封信之后呢，他觉得非常的生气，觉得我不需要去管他所写的那些东西。Dan yang kelima, mungkin kebanyakan kita akan netral ya dan merasa ragu-ragu untuk masuk ke dunia pelayanan karena tidak siap dengan hal-hal seperti itu. 第五种人就是我们就是很中立的一个看法，就是觉得对这个服侍的工作觉得非常的犹豫不决了，就是非常的怀疑这个服侍的工作。Sehingga sebetulnya kalau kita harus pelayanan pun kita memilih pelayanan yang paling aman dan tidak menyulitkan diri kita sendiri. 如果我们要服侍的话，我们可能会找一些使我们有安全的一些的服侍工作。Nah, sebetulnya gitu ya, orang di seluruh dunia itu cenderung tidak mau melayani Tuhan dengan cara yang sulit. 其实呢，世界上的人大部分都不要用很艰难的这个方式服侍神。Ada sebuah penelitian dari Lifeway Research mengatakan bahwa dalam memberikan sesuatu, memberikan uang, itu hanya 15% orang yang mau melakukan di Amerika. 在美国有一个 Lifeway 的这个调查，他是说，当一个人给予施予的时候呢，他只能给了15%。Dan pelayanan charity atau menolong orang kepada yang membutuhkan itu 25%. 然后就是在这个慈善方面的就是25%。Lalu di dalam pelayanan yang mau mengenal secara personal, secara pribadi itu 33%. 然后要更了解对方的33%。Ya, artinya kalau kita lihat 85%, lalu 75% dan 67% itu yang tidak mau melayani. 我们看到有85%、70%或者60%多的，他们是不愿意服侍的。Ya, dan penelitian ini tahun 2019 ya, jadi baru saja terjadi dari Baptist Standard. 这个调查是2019年才做出来的一个调查。Nah, kenapa bisa begitu? 为什么会这样的情形？ Karena pelayanan itu sebetulnya susah ya, sulit, memerlukan waktu, energi dan fokus. 因为服侍侍奉本来是比较艰难，是要我们的这个能力，我们的这个时间。 Dan setelah itu bisa jadi hasilnya orang tidak menghargai kita, bahkan mengkritik pelayanan kita. 有可能我们所做出来的这个服侍的这个结果呢，就是不被看重。 Ya, sehingga orang itu sungkan untuk melayani lebih sungguh, lebih dalam. 所以呢，有一些人他们就是觉得他们不太愿意来加入这样的一个服侍工作。 Lalu ada orang juga yang punya level iman yang berbeda satu dengan yang lain. 然后在这个属灵的方面呢，也是每个人的这个阶段都不一样。 Ya, di sini tuh ada 7 level ya, mulai dari level 0. 这里我要提到有7个阶段，就从0这个阶段开始。 Nah, level 0 itu orang yang punya iman yang tidak ada bedanya sama orang tidak beriman. 这个0的这个阶段呢，一个有信心的人跟没有信心的人是没有差别。 Jadi orang ini akan ke gereja tidak cari Tuhan, tidak cari pujian penyembahan, tidak cari apapun, mungkin carinya snack atau makanan. 这个人来到教会呢，他并不是寻找神，他并不是去服侍，他没有找任何其他的，他只是找一些的这个食物或者一些零食。 Ya, apalagi kalau dia tahu di gereja itu setelah pulang dibagikan makanan, dia akan senang datang. Itu level 0. 在0阶段的这个人，因为如果呢他知道教会呢有分发这个食物的时候，他就会到。 Dan yang pasti pada saat ibadah online dia tidak akan ikut, pada saat diminta pelayanan dia tidak akan mau. 所以教会举行这个线上崇拜的时候，或者要他参与这个服侍的时候，他是不会去做的。 Lalu ada juga orang yang level 1, dia datang ke gereja karena ada perasaan di situ.
另外一个就是在第一阶段的人，这个人他来到教会，因为他有一个就是在里头他有一个感受。Misalnya perasaan senang ketemu teman, bisa ngobrol, bisa ketawa-ketawa. 就是说呢，在这个教会里面，他可以遇到其他的朋友，他会跟他们聊天。Itu pun kalau akhirnya gereja itu tidak nyaman buat dia, maka dia tidak akan datang dan tidak mau melayani. 如果之后呢，教会使他变得不舒适的话呢，他到最后他也不会服侍神。Lalu ada lagi orang yang level 2 datang ke gereja. 然后接下来就是第二种，就是第二阶段的人。Ini dia datang ke gereja karena berhubungan dengan mistis. 他来到教会就是因为这个生意上的这个关系。Contohnya, kalau saya nggak ke gereja, maka toko saya, usaha saya, bisnis saya itu tidak diberkati Tuhan. 比如说呢，如果我没有到教会的话，神不会祝福我的生意，或者没有祝福我的店。Jadi dia akan ke gereja, gitu ya. Kan kalau ada waktu sisa, dia maulah pelayanan yang sedikit-sedikit. Selain itu dia tidak mau. 他会来到教会，如果他有一些剩余的时间，或者他用他这个剩下的时间来服侍。Nah, lalu ada lagi level 3. Level 3 ini orang yang datang ke gereja karena melihat bahwa wah, gereja ini punya doktrin yang bagus, hamba Tuhannya luar biasa misalnya. 然后在第三阶段的人呢，这个人他要来教会，因为他觉得这个教会的这个教义很好，或者在教导的方面很好。Jadi dia akan datang karena manusia ataupun pengajarannya. Dan pada saat diminta melayani, dia akan lihat-lihat dulu, senang atau tidak. 所以呢，他来到教会是因为他要领受或者听到一些好的一些的教义，或者神学教义。所以当要他服侍的时候，他会在思考说他愿不愿意。Nah, baru setelah itu adalah level 4. Adalah orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dan dia beribadah kepada Tuhan. 然后第四个阶段的人呢，他是与神有一个亲密的一个个人的一个关系，然后他是来到教会是愿意服侍神的。Dia menyadari bahwa hidupnya telah ditebus oleh Tuhan dan Tuhan mengasihi dia. 他意识到他的生命是由主来救赎，然后神是爱他的。Baru orang ini punya hati untuk melayani. 所以这个人是有心要服侍神的人。 Jadi sebetulnya sulit ya kalau kita bilang Tuhan pakai hidupku, kita sendiri harus tahu seberapa jauh kita mencintai Tuhan. 如果我们说求神来使用我们的生命的时候，我们要知道我们自己本身爱神的这个程度。 Makanya firman Tuhan mengatakan tuayan banyak tapi pekerja sedikit. 圣经告诉我们说，这个所要收的庄稼很多，可是收割的人很少。 Tapi sebetulnya Tuhan itu ingin memakai hidup kita, setiap kita. 神是愿意要使用我们每个人。 Ya, Tuhan di setiap zaman memakai anak-anak Tuhan untuk menjawab setiap tantangan zaman. 在每一个时代呢，神要使用神的儿女来回应这个当代的这个问题，当代的这个需要。 Kita menjadi saluran berkat Tuhan, melayani Tuhan dan mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi. 我们服侍神，我们也要神所爱的人。 Dan selain itu, Tuhan ingin kita semakin mengenal Dia melalui pelayanan. 神要我们借着我们的侍奉呢，更爱他。 Iman kita bertumbuh lebih besar lagi sampai level 5 dan 6. Nanti kebaktian 2 saya jelaskan. 我们的信心能够有一个好的发展，能够增长到第5和第6个阶段。我待会儿我在第2堂崇拜的时候，我会讲这一点。 Dan makin bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. 我们更在神的这个恩典的里面成长。 Karena itu setiap anak-anak Tuhan diberikan karunia rohani yang orang dunia itu tidak punya.
因为神赐给他的这个儿女们，这个世界上的人所没有的一些的恩赐。Saya di sini, Ibu Esther di sini bisa berbicara karena kita punya kemampuan berbicara. Tapi ada kuasa Tuhan yang menolong kita diberikan karunia untuk bisa menyampaikan firman dengan baik. 我们在讲台上传讲的这个传道以及传译的，我们能够在讲台上这个讲出来，是因为神赐给我们在这方面的恩赐来服侍。Nah, itu bukan kemampuan manusia, itu karunia khusus dari Tuhan bagi anak-anaknya. 这不是我们本身的能力，而是上帝赐给他的儿女们的恩赐。Sehingga justru sebetulnya dari kerinduan Tuhan untuk kita tuh melayani Tuhan, pertanyaannya adalah apakah kita mau mengatakan Tuhan pakai hidupku? 神是渴慕我们每个人服侍他，可是我们是不是愿意向神说：“神啊，求你使用我的生命。” Nah, ada beberapa syarat atau beberapa hal yang Tuhan tunjukkan melalui firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. 透过我们今天早上所读的这个经节呢，有几项事情神要告诉我们。Ya, yaitu Yohanes 12 ayat 26 tadi itu adalah sebuah ayat yang diletakkan di antara Yohanes 11 dan Yohanes 13. 我们刚才所读的约翰福音第12章，就是在这个约翰福音第11章之后，以及在13章之前的一段的这个经节。Yohanes 11 itu bicara mengenai Kristus yang melayani Lazarus yang sudah mati saat itu. 约翰福音第11章是有讲到主耶稣服侍这个已经死的这个拉撒路。Dan Yohanes 13 itu sebuah cerita di mana Yesus melayani membasuh kaki murid-muridnya. 然后在约翰福音第13章是提到主耶稣为他的门徒洗脚。Dan Yohanes 12 yang tadi kita baca itu diletakkan di perikop di mana Yesus memberitakan mengenai kematiannya. 我们刚才所读的这个约翰福音12章26节，是放在主耶稣对门徒们诉说他将死的这个情形。Jadi dia melayani orang sebelum dia bicara, lalu melayani orang lain setelah dia bicara, dan dia tahu bahwa pada saat dia bicara itu, dia taruh kata-kata untuk melayani Tuhan pada saat dia menuju kematiannya. 所以主耶稣当他服侍之前跟服侍之后，他说了一些话，因为就是面临死亡的那个时候。Karena itu di Yohanes 12 yang pertama-tama itu gitu ya, Maria melayani Tuhan dengan minyak narwastu yang murni, Tuhan tidak menolaknya. 所以在约翰福音第12章，一开始就是玛利亚以这个就是这个香膏来就是膏抹主耶稣的时候，主耶稣并没有拒绝。Karena itu adalah sebagai lambang pengurapan atas kematiannya, sekali-sekalinya Yesus menerima pelayanan dari Maria bagi Kristus yang sedang menuju kematian. 这就是耶稣领受了这个玛利亚给他的这个香膏的这个膏抹，因为就是他要面临死亡的那个时候。 Dan pada saat mempersiapkan diri menuju kematian itu, dia berbicara di ayat 26 tersebut. 当主耶稣要面临死亡的那段时间呢，主耶稣就讲述了这个约翰福音12章26节。 Ya, waktu kita mau melayani Kristus, maka kita harus mengikuti caranya Kristus, jalan-jalannya Kristus, dan bersama dengan Kristus, maka kita dihormati oleh Bapa. 当我们要服侍神的时候，我们是要按照神的这个方式，我们按照神的这个道路，这样子的话，父必尊重我们。 Ya, makanya kita perlu kerelaan ya untuk melayani seperti cara Kristus melayani sampai akhir hidupnya. 所以呢，我们要按照主耶稣的这个服侍的方式来服侍他，到我们这个生命的最终点。 Ya, ada beberapa hal yang dapat kita pahami bagaimana Tuhan mau memakai hidup kita. 我们知道有一些的方式，让我们知道神怎么样使用我们。
Ya, yang pertama itu Kristus mengatakan ikut aku, mengikut Kristus. 这里主耶稣说你要跟从我。 Nah, mengikut Kristus itu sebetulnya menyadari bahwa kita diciptakan dan diselamatkan untuk mengikuti dan melayani Tuhan. 跟从主就是我们意识到我们是被创造，我们被拯救呢，是为了跟随主，为了服侍主。 Ya gimana sih kita mau mengikut Tuhan? Ya kira-kira seperti apa itu? 我们要怎么样跟从主呢？ Ya saya itu pernah ketemu seorang hamba Tuhan ya yang dalam waktu 1 tahun dia itu pindah-pindah tempat pelayanan 17 kali. 我曾经有遇到一个神的仆人，在这1年当中呢，他有17次之久，就是到了不同的这个地方服侍。 Bapak Ibu tahu ya, 1 tahun itu ada 12 bulan. Ini 17 kali pindah-pindah. 我们知道1年有12个月，可是他在1年当中呢，他搬迁了17个地方。 Dan yang ajaibnya, istrinya itu selalu ikut sama hamba Tuhan ini. 可是很奇妙的就是，他的这个师母呢，就是一直的跟着这个牧师。 Ya mereka belum punya anak ya. Tapi pertanyaannya apa yang membuat istri ini mau ikut hamba Tuhan ini pindah berkali-kali pelayanan 17 kali 1 tahun. 他们还没有小孩，可是是什么让这位师母呢愿意跟着这个传道的这位牧师去搬到17个地方去服侍？ Ya, saya tanyakan hal ini kepada istri saya ya, dan dia bilang, oh ya mungkin istrinya ya setia dan taat sama Tuhan, bilangnya begitu. 我就问我的师母，我的师母说，也许就是他那位师母呢，非常的顺服神的这个命令的人，非常顺服神的一个人。 Ya istri-istri di sini tahu ya rasanya pindah rumah 1 kali atau 2 kali itu seperti apa, dan ini bayangkan 17 kali. 我们当中做这个妻子的，我们当然知道，如果搬家或者搬迁的话，是非常困难的一件事情。何况他这个搬了17次。 Jadi saya bilang sama istri saya, nggak mungkin kalau cuma setia dan taat aja sama Tuhan, tapi sebetulnya dia sayang sama suaminya. 我对我师母说，其实她应该不是因为忠心或者顺服神，另外的理由应该她是爱她的先生吧。 Nah orang yang mencintai suaminya, sayang suaminya, dia akan ikuti kemanapun suaminya pergi. 一个爱她的这个先生的人，丈夫的人，他一定丈夫去到哪里，他当然是跟着去。 Nah sama halnya kalau kita menyayangi dan mencintai Tuhan, maka kemanapun dia pergi, kita ikut. 同样的，如果我们爱神的话，神到哪里，我们都会跟着去哪里。 Nah pertanyaannya seberapa cintanya kita kepada Tuhan kita. 问题是我们有多爱我们的神呢？ Tuhan menyelamatkan dan menebus kita itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan sebetulnya. 我们知道神他拯救我们，让我们能够做出神的这个事工。 Kita melayani bukan untuk keselamatan kita, tapi kita diselamatkan untuk kita melayani. 我们服侍不是因为我们的得救，可是我们被救赎，让我们救赎之后，我们能够服侍神。 Jadi saat Tuhan menciptakan kita, kita itu memiliki tempat, tujuan, peran, dan fungsi. 所以当神创造我们的时候，我们是有我们个人的这个用途，我们有我们个人的这个功能。 Ya, ini memberikan arti dan nilai yang luar biasa kepada kehidupan kita. 所以这些呢，都带给我们的生命呢一个非常大的、非常好的一个价值。 Dan Kristus telah mengorbankan nyawanya untuk membayar lunas keselamatan kita. 因为主耶稣已经为我们舍命，已经还清了我们一些的这个罪债，让我们得救。
Jadi kita melayani Tuhan itu bukan karena rasa bersalah atau ketakutan atau kewajiban. 所以我们服侍神，不是因为我们有觉得我们有罪恶感，或者是我们的一个义务， Tetapi karena sukacita dan ucapan syukur yang dalam atas apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. 而是我们就是发出我们心里面的，我们生命当中的一个非常大的喜乐，因为神已经拯救了我们。 Ya, jadi kita berhutang hidup kepada Tuhan, dan melalui keselamatan dosa kita yang lalu telah diampuni. 因为我们欠了主拯救我们的这个债，因为我们过去的这个罪恶、这个过犯，神已经赦免了。 Hidup kita yang sekarang itu diberikan makna, dan masa depan kita diberikan jaminan. 我们的这个生命是充满意义的，然后我们的这个未来是有保障的。 Bagaimana kita tidak mencintai pribadi yang seperti itu? 我们如何不爱这样的一位主呢？ Jadi sebetulnya hanya Kristus, Tuhan satu-satunya pribadi yang layak kita layani sampai akhir hidup kita. 所以呢，唯有主耶稣是我们的一生当中，是我们配得服侍的主。 Karena itu saya berharap setiap kita itu punya pengalaman cinta, pengalaman pribadi dengan Tuhan. 所以我非常盼望我们每一个人都有与主有一个各自个人的一个亲密的这个关系。 Seperti Maria yang mengalami kasih Tuhan bagi dirinya, bagi Lazarus, sehingga dia mengorbankan semua yang terbaik dari dirinya. 就像玛利亚，因为她知道神如何的爱她，如何的爱拉撒路，所以呢，她愿意把她这个身上最拥有的、最珍贵的、最宝贵的，把它献给主。 Ya, dia berikan minyak narwastu yang mahal dan paling harum, dan rambut sebagai tanda kehormatan untuk mengelap kaki Yesus. 因为他把那个最香的真拿当这个香膏，把它献给主，把它摸在这个插在这个主耶稣的这个脚上。 Itu hanya bisa dilakukan buat orang yang mencintai Tuhan. 这个是只有爱神的、爱主的人能够做到的。 Jadi itu yang pertama ya. Tapi yang kedua adalah berada di mana Kristus berada. 刚才这是第一点，第二点就是基督在哪里，我们就在哪里。 Nah, artinya adalah kita itu mau melayani siapa saja yang Tuhan percayakan, baik dalam masa pandemi ataupun masa yang tentram. 也就是说呢，我们是要去服侍任何一个人，神所托付给我们的，无论在疫情当中，或者在很平安、很平静的这个情况中。 Bapak Ibu, hari-hari ini kita tidak lagi melihat fisiknya Yesus Kristus ya. 弟兄姐妹，我们这个时候并没有看到主耶稣的肉身， Tapi Matius 25 itu mengatakan seperti ini ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ya, Matius 25 ayat 35. 所以在马太福音第25章25节说，就是当我就是饥饿的时候，你给我吃；当我渴的时候，你给我水喝；当我没有居住的地方的时候，你给我这个居住的地方。 Lalu ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 当我赤身露体的时候，你给我穿；当我病了，你看顾我；当我在监狱里的时候，你来看我。 Dan Matius 25 ayat 40 bilang begini. Dan raja itu, ya Bapa, akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 马太福音25章40节，王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们去做在我的这个弟兄中最小的一个身上，就做在我的身上了。” Jadi Kristus berada di dalam dunia ini
dalam bentuk orang-orang yang hina di sekeliling kita. 所以基督在这个世界上，就是在一些在世界上我们看到的那些卑微的人身上， Orang yang sakit fisik yang perlu dilawat, orang yang sakit hati yang perlu dihibur, 一些生病的我们必须来帮助医治他们；一些心里受到创伤的，我们也要去帮助医治。 mungkin orang yang lapar, yang tidak memiliki apa-apa, ataupun bahkan rekan-rekan di sebelah kita. 或者一些的饥饿的人，或者是我们左右边的人。 Nah, sehingga Tuhan itu memberikan kita talenta dan karunia roh untuk melayani mereka-mereka itu. 我们知道神赐给我们恩赐，让我们能够去服侍他们。 Nah, sekali lagi sehingga pertanyaannya, kalaupun Kristus melayani orang-orang seperti itu, maukah kita mengikuti teladannya? 我们看到主耶稣愿意服侍那些人，那我们是不是愿意跟从耶稣，跟着主的这个榜样，也同样的服侍他们呢？ Berani gak kita berkata kepada Kristus yang melayani sampai menuju kepada kematiannya, mengatakan bahwa Tuhan, inilah aku, utuslah aku, pakai hidupku memuliakanmu. 我们有勇气对主说，就是我们对已经为我们而死在十字架上为我们舍命的主，我们对他说：“主啊，我在这里，请你差遣我。” Dan yang ketiga, Tuhan mengatakan, siapa yang melayani Kristus akan dihormati oleh Bapa. 第三点，主耶稣说，就是谁愿意服侍我的，我的父必尊重他。 Ya, Matius 25 ayat 34 itu mengatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 就是在马太福音25章35节那里，有说到说，你这些跟从我的人，你就接受我所赐给你的这个天国的福分。 Bapa itu memberikan upah dan penghargaan bagi orang yang mengikut Kristus, meneladaninya dan melayaninya. 我们知道主会奖赏给那些跟从他的人、服侍他的人。 Bukan hanya surga yang mulia, kekal dan indah, tapi juga Bapa sendiri sebagai reward, sebagai tanda penghargaan kepada kita yang melayani Kristus. 不是单单我们能够领受到这个荣耀的天国或者永远的天国，可是我们知道主他也会赐给我们奖赏。 Maka kita berbahagia menjadi hambanya yang setia. 所以呢，我们成为忠心的仆人是有福的。 Mari mulai hari ini setiap kita memikirkan bagaimana kita mau melayani Tuhan. 让我们每个人，我们从现在开始，我们来思想，我们要如何服侍神。 Yang pasti kita harus semakin mengasihi Kristus dan rela melayani dimanapun Dia tempatkan. 最主要的，我们是要更爱我们的主，我们愿意无论在任何的地方，神要使用我们，我们都愿意被他使用来服侍他。 Bukan sebuah kebetulan Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian berada di gereja ini. 如果我们能够在这个教会里面，当然不是一个偶然的。 Ya, di mana gereja ini memiliki misi, memiliki pelayanan, dan juga kerinduan untuk menolong orang-orang di sekitar kita. 我们的教会是我们教会的一个使命，我们的教会是一个服侍的工作，能够来帮助服侍那些需要这个帮助的人。 Mari belajar semakin mencintai Tuhan dan melayani setiap pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan bagi kita. 让我们学习更爱神，我们也愿意服侍那一些需要我们帮助的人。 Mungkin saja pribadi-pribadi itu adalah suami yang susah dikasih tahu, 那些我们帮助的，也许是一个非常难被告知的一位丈夫， istri yang cerewet dan keras kepala, 或者非常固执的妻子， anak-anak yang terjebak dengan permainan online, 或
或者就是沉迷在这些游戏线上游戏的孩子们。 Saudara seiman di sekitar kita hingga orang-orang lain di luar gedung gereja ini. 我们四周围的我们族内的弟兄姐妹，或者教会之外的教会以外的一些人。 Tapi kita tahu pada saat kita melayani mereka, kita melayani Kristus yang hidup. 因为我们知道，当我们服侍他们的时候，我们是在服侍这个活的主，就是永生的主。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami keselamatan yang kekal. 主，我们感谢你，因为你赐给我们这个永远的这个救恩。 Tuhan mengasihi kami dengan segenap jiwamu, dengan segenap tubuhmu Tuhan berikan bagi kami. 因为主，你赐下你的生命，你的一切，为了我们。 Tuhan memberikan yang terbaik dari dirimu bagi setiap kami. 主，你把你身上最好的赐给我们每一个人。 Sehingga Tuhan pada saat kami menyadari hal ini sungguh-sungguh tidak mungkin kami tidak mencintai Tuhan. 所以，当我们思想主你那么的牺牲，这样的爱我们的时候，我们不能不服侍，不能不爱你。 Karena itu kami memohon Tuhan, berikan iman dan cita yang lebih dalam bagi kami untuk mengasihi Engkau. 求主你赐给我们更大的这个信心，更大的爱心来爱你，来服侍你。 Biar Tuhan pakai kami, mengutus kami, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. 求主你使用我们，求主你差遣我们，让我们能够荣耀你的名。 Dan kami boleh memerintah bersama-sama dengan Tuhan di surga yang kekal. 然后我们在这个永恒的天国，我们与主在一起有份。 Berkati setiap kami yang di dalam pergumulan. 求你赐福我们在这个困难挣扎当中的。 Kiranya kami juga dapat memakai kesempatan itu untuk memuliakan nama Tuhan. 让我们能够使用这些机会来荣耀主的名。 Berkati setiap para hamba Tuhan dan majelis di tempat ini. 求主你赐福本堂的牧师传道以及执事们， Supaya hidup mereka, pelayanan mereka memuliakan nama Tuhan. 让他们的服侍，让他们的所做的能够荣耀神的名。 Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan memohon kepadamu. 主，我们感谢你，我们如此的祈求感恩。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告，奉靠主耶稣的名。 Amin. 阿门。